Dah. Yang belakang tu. Bos yang belakang ke depan. Bos yang belakang ke depan. Pegang ke depan. Satu meja tak boleh lebih 5 orang. Okey, duduk. Nanti dia tengok balik. Okey, everybody, cikgu nak tengok buku dulu. Siapa yang mau buku, angkat ni. Angkat buku esai masing-masing tengok. Ada? Okey. Okey, turun. Buku nota. Turun. Buku nota. Ada? Okey, dah. Turun. Bagus. Tadi kelas apa tadi? Lilam. Kalibri. Okey, hari ni kita akan belajar. Minggu lepas dah habis bab 1 kan? Ya. Dah. So hari ni cikgu akan masuk bab 2. Hari ni tak banyak pun. Bab 2.1 iaitu sistem respirasi manusia. Semua buka buku nota ni. Nanti cikgu terangkan, kamu tulis. Yes, Teacher will explain here. Macam buku surat buku ni. Salin. Salin yang cikgu suruh salin je. Okey, pertama sekali cikgu terangkan dulu standard kandungan. Apa yang kamu akan belajar hari ini adalah berkaitan tentang melakar dan melabelkan struktur dalam sistem respirasi manusia serta memeliharkan mekanisme pernafasan. Maksudnya, hari ini yang kamu akan belajar adalah melukis, melabel dan tahu macam mana manusia bernafas. Okey. Siapa pernah main bola kat sini? Saya. Kamu? Siapa suka main bola? Saya Suka? Okey. Apa faktor yang menyebabkan kita boleh berlari setiap masa? Main bola 90 minit kan? Stamina, betul, stamina. buatan kaki. Untuk stamina tu kena buat macam mana? Lari. Berlari, sentiasa berlari kan? Sentiasa berlatih sistem pernafasan. Dalam bernafas pun kita ada cara juga. Hembus macam mana, hirup udara macam mana, betul tak? Betul. So hari ni kita akan belajar macam mana cara untuk bernafas. Cara untuk bernafas. Kamu akan tahu lah macam cara untuk bernafas. Mula-mula kenali sistem respirasi utama kita. Okey, kamu buka buku sains ni. Buka buku ni. Tengok page 25. Cikgu. Ya. You have the fountain. Ya, I know. I don't have your book. Oh, understand. So dekat sini page 24 ni. Kamu perasan tak kat sini? Ada ni. Nampak? Okey. Dekat sini itulah Right. Okay, good. This one. Okay. Kamu tengok dekat situ, ada berapa organ
organ pernafasan kat situ? Kira-kira ada siapa organ pernafasan? 8. Betul 8? Okey. Untuk organ pernafasan tu dia terbahagi kepada 3 pula. 3 fasa. Yang pertama dekat fasa laluan udara masuk. Mana itu kan laluan udara masuk ada berapa? Tengok dekat bahagian kepala ke kerongkong. Ada berapa organ dekat situ? Adam Ashraf mana? Adam Ashraf. Tu. Okey, Adam. Tengok dekat kerongkong tu ada berapa organ? Bukan, tadi cikgu cakap ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian, bahagian kepala, bahagian dada dan bahagian abdomen. Untuk bahagian pernafasan. Dekat bahagian kepala cuba tengok. Dekat gambar cikgu Musa 24 tadi ada organ apa? Berapa organ dekat situ? 4. Apa mana Arfan? Cuba bagi tahu apa? Berapa? Semula? Faring dan larynx. Okey. Dekat page 25 kamu nampak tak ada sama juga dengan page 24 tu, cuma tak disuaikan. Pertama sekali cikgu nak kamu suaikan dulu. Suaikan organ tu dengan bahagian dia. Nampak tak? Cuba buat cikgu nak tengok. Mana tak buat pun. Ni. Suaikan dia.
Okay, dah ke? Almost tidur. Almost. Cikgu, epic protein ni tak ada. Epic Glotis. Okey. Pandang depan. Okey. Next is kita nak bagi tahu fungsi-fungsi ni. Lubang hidung dan rongga hidung. Lubang hidung dan rongga hidung kat mana? Lubang hidung dan rongga hidung. Tadi dah tulis kan? Yang ni. Tunjuk kat cikgu. Dekat mana? Come here. Okay, next step. Lepas ni kamu. Mana? Okay, dekat bahagian lubang hidung dan rongga hidung ni, kat sinilah yang kita mula-mula kita akan tapis. Udara masuk dan ditapis. Sebab tu kalau kamu perasan kan, dalam hidung kamu tu ada macam bulu hidung tak? Betul tak? Ada bulu hidung. Yes. Siapa pernah tengok bulu hidung masing-masing? Kadang-kadang pernah tengok kan? Okey. Dekat bulu hidung tu lah yang dia akan tapis. Udara masuk akan tapis kotoran-kotoran tu dekat bulu hidung. Okey, faring dan larynx. Siapa tadi? Kamu. Tunjuk kat mana? Tengok, rujuk balik dekat mata kamu tu, betul tak? Dekat bahagian mana? Satu lagi, larynx. Ada? Bawah sikit. Okey, betul. Okey, dekat faring dan larynx ni adalah lorong udara masuk. Tapi lorong ni dia bergabung dengan mulut. Mulut yang kamu makan tu. Makan, minum air, semua lalu sini. Semua laluan dia. Trakea. Come. Tunjuk trakea kat mana? Senang. Lepas ni kamu Okey, trakea ni kalau ayat kampung dia, ayat bahasa Melayu dia kerongkong. Kerongkong kamu. Ni. Cikgu nak try yuk. Nak try? Okey, perasan tak dekat sini? Perasan tak dekat sini? Sini kita bagi rawan berbentuk C. Dia berbentuk C. So dekat sini dah ada, dia akan memastikan kamu punya kerongkong ni sentiasa terbuka. Siapa pernah tercekik sekarang? Pernah tak tercekik makanan, tercekik tulang? Pernah. Rasa tak boleh bernafas kan? Bila tak boleh bernafas tu masa tu lah yang kerongkong kita sekarang tu akan ditutup. Sebab tu time kita tercekik, kita rasa tak boleh bernafas. Okey, seterusnya adalah sistem respirasi. Sistem respirasi ni di bahagian kedua. Sistem respirasi bahagian kedua. Bronkus dekat mana? Dia ada bronkus, bronchial, alveolus. Okay guys, tengok sini. Okay, bronkus, bronchial, alveolus ni ada dalam paru-paru. Dia daripada besar ke kecil. Dan yang paling besar adalah bronkus. Dalam bronkus tu ada bronchial. Dan dalam bronchial tu ada alveolus. Dapat? Dia dalam satu bola, dalam bola tu ada. Tak nampak. Dia hilang lah. Sekejap.
Asfar buat. Asfar. Semula ya. Kau tak tahu ke aku dia naik engineering? Kita guna ni. Okay, ni apa? Kipas. Kipas. Dalam kipas ada apa? Motor. Ada bilah. Oh, bila. Bilah. Dalam bilah ada apa? Okay, semula. Ni kipas. Dalam kipas ada motor. Ya, Motor. Dalam motor ada apa? ada enjin. Ada gear. Bateri. Dalam motor ada gear. So kalau kamu tengok kat sini, dalam kipas ni paling besar. Dalam kipas ada motor. Motor ni yang pusingkan bilah ni. DC. Motor DC. Yes. Yang pusingkan bilah. Dan dalam motor ada apa cakap tadi? Ada gear. So setiap benda ni dia ada fungsi berlainan. Contohnya bronchus ni dia bercabang dan begitu pada kiri dan kanan. Bronchus ni kat sini. Ini bronchus. Dia bercabang. Ini adalah bronchus, dia bercabang. Lepas tu bronchiol ni dalam bronchus. Dia lagi kecil, rantai-rantai kecil yang mengagihkan udara ke seluruh penjuru paru. Dan akhir sekali adalah alveolus. Alveolus ni lah tempat penyerapan dan pertukaran gas. Dekat alveolus ni lah yang kita akan tukar daripada oksigen tukar ke karbon dioksida. Faham? Lupa buka buku nota masing-masing. Buka buku nota. Saling ni. Saling. Saling cikgu jawab. Dah siap bagi tahu. Saling itu. Ya, saling. Buat ringkasan. Cikgu buat dah ringkas. Yang beringkas tu lagi apa yang faham? Dah saya semua ni tak apa. Salin dia ni je. Boleh kau. Salin ni je. Bawah ni tulis bagi tu dalam tu apa? Cukup maksud dulu. Ha? Yang udara di tapis. Yang tu kamu ringkaskan lagi. Apa yang kamu faham kamu ringkaskan lagi.
Okay dah? Belum? Apa je kot? Sudah? Belum. Sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Lagi 2 minit dulu lagi. Dah? Dah siap dah? Dah ke? Almost. Saya explain kepada dia. Ready. Nombor apa dah? Dah siap lah? Apa je kot? Okay, yang kedua. Apa je kot? Last one. Okay, last. Dah. Dah. Dah, 10 saat. 10. Dah. Nampak? Okay, next. Lagi yang ni. Yang ini dia salin ini je. Bronchial alveolus. So salin ke? Salin. Dah boleh. Faizal.
Itu kan sampai kursi. Dan Belum. baru nombor 2. Salin 3 ni je. 1, 2, 3. Ya. Duduk sini. Don't bully my name now, please. I mean, she's just blind. Dah. Almost teacher. Di belakang tu nampak kan? Nampak kan? Mana penting time take your time. Gosh. Apa ni go? Dah. Laju je. Go, tuan dalam saya. Zon penyerang. Inilah pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida berlaku dengan pantas. Yang alveolus ni kamu gas salin dekat sini je. Di sinilah pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida berlaku dengan pantas. Dah. Apa dia go? Girls at the back. Dan belum. Okey, teruskan. Go by plane or go by Dah siap ke? Banyak cikgu dekat. Okay, next. Sambil salin. Okay, dekat struktur pertahanan dan sokongan. Okay guys, struktur pertahanan dan sokongan, kena ingat bahagian yang protect, the one that protect our organ. So dekat sini ada 3 perkara yang akan protect our organ. Rib, sangkar rusuk, otot intercostal dan diaphragma. At the same time, semasa diorang nak tandas, pergi 5 minit je. Oh, you were gonna push long time. Okay, semasa
kita bernafas, inhale, exhale. Dekat situ lah dia akan berfungsi untuk protect our organs. First, sangka rusuk melindungi peparu, kita. Yang kedua, otot interkosta. Otot interkosta ni adalah otot di antara tulang rusuk. Kalau kamu tengok di sini yang warna ni, nampak ni? This one. So otot interkosta ni lah yang akan menggerakkan rusuk, mengembang dan mengecut. Dan yang ketiga adalah diafragma. Diafragma ni otot yang berbentuk kubah di bahagian bawah ni. So diafragma ni fungsi dia nak kawal tekanan dalam dada kita. Wow. Bila udara masuk, macam mana dia akan mengembang ataupun mengecut. Yang tu kita tengok kat sini. So fungsi dia adalah untuk mengawal tekanan dalam dada kita. Dah salih tak? Oh, macam suspension lah tu. Macam absorber. Oh. Shock. Okey tak apa? Guna tak apa? Tak apa. Boleh tak sini. Buat masalah. Dalam mana lagi? dengan Aman. Aman ni ada. Ada. Seorang lagi? Seorang aja. Nur Rahmani dengan sini. Sekarang Santai you. kamu. Kamu salah. Dengan Amani tak ada. Amani tak datang ya. Bantai. Bawa sini. Dah. Sangka rusuk melindungi peparu. Ini tulis singkat ringkas je. Otot interkosta ni menggerakkan sangka rusuk. Diafragma bertindak untuk mengawal tekanan dalam keseluruhan rongga toraks. Ini rongga toraks kita panggil. Di dalam keseluruhan dalam sangka rusuk ni kita panggil rongga toraks. Dan Yes, teacher. yes. Okay, next activity. Dalam buku ni, I want all of you to draw Ayo. exactly like this. Easy, teacher. Just make it simple. Easy, teacher. Teacher, very hard.
exactly like this. Draw. Alamak. Buat je yang mudah-mudah, yang simple-simple je. Fokuskan kepada organ-organ yang kamu akan tulis nanti. Dalam exam masuk tau. In exam draw. Ha? In exam draw. Ya. In exam draw. Gunakan buku kamu, lakar sistem respirasi macam ni. And then labelkan. Dalam exam sampai berapa dulu? Free lagi. Statistik. Like my friend said, like you know we have about 9 subjects in my class. So many. So kind of basically we have Your exam will be after siapa ni bro? Yang ini. Coba di no medicine for you. Can you do
Kalau kau barang putih. What is it also big one? Sanggul ni. Help me. Oh yeah. Oh, macam Cikgu house main. Cikgu house main. Sorry, Ismail. Dan sama mana Black one. Cuba tengok. Kau ada tepi kau. Okay, guys. Untuk melukis tu, do it as your homework. This tomorrow. Yes. Next class tomorrow, right? Yes, teacher. Yes. Tomorrow I want to see the drawing. Okay, next. Okay, tengok sini, fokus sini. Yang tu dah jadi kerja rumah dah. Nanti buat cantik-cantik, esok cikgu nak tengok. InsyaAllah kena buat. Okay, buka buku Excel. Page berapa tadi? Buka buku Excel 25. 25 satu P dah isi dah. Satu P. Satu. Semua dah. Nombor 2. Nombor 2 dah isi dah. Yang belum isi dulu. Jadi sama je dengan yang kita cakap tadi. Sama ini. Cikgu promise tulis dia. Ya? Promise cikgu promise. Ya. Tulis ni, throw eraser all the time. Kita projek ni. Promise. Kita dah. 3 minit je.
rasa lagi. Cikgu, berapa cikgu? Ah, dah tulis nombor 2 tu. Dah, okey. Nombor 3. Tengok dekat buku tu nombor 3 kan. Yang mana satu hembus nafas, yang mana satu tarik nafas. Which one inhale, which one inhale? Inhale. Okay, the first one apa? Menarik nafas ke? Narik nafas. Bagus, menarik. Sebab Going in. going in the airflow. Yes. Airflow going into the body. Yes, double. Yang kedua, exhale. 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 From the Cristiano Ronaldo. Okey, untuk bernafas, tarik nafas, hembus nafas, akan ada 4 perkara. Yang ni tak boleh. Tengok page belakang. Dekat page belakang. Okey. Akan ada berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat page 26. Yes, sir. Page 26. Bukan page 26. Okey, untuk kedua-dua mekanisme ni, apa persamaan dia? Siapa tahu? Menggunakan baru. Menggunakan Baru. betul lagi? Lagi. Menggunakan rongga hidung. Nuha Husna, ada Nuha Husna. Apa persamaan tarik nafas dengan hembus nafas yang kamu tahu? Yang kamu faham? Apa? Gerakan saya terusuk betul. Bagus. Okey, persamaan untuk dua-duanya adalah penggunaan peparu sebagai organ utama. Tulis penggunaan peparu sebagai organ utama. No. You just write at your Excel book. You see the table, the comparison table? That the one. The left side. Inhale. The left side inhale. Right? Exhale. Tak payah. Ini dengar cikgu cakap kan?
Okey. Dekat table page 26 itu kita panggil Perbezaan dan persamaan. perbezaan dan persamaan. Yes. Yang pertama sekali tu persamaan kan? Yes. Bawah tu perbezaan. Yes. Sebelah kiri apa? Sebelah kiri tu apa? Sebelah kiri menarik nafas. Menarik nafas. Okey, tengok dekat bahagian otot intercostal. Tengok buku esai masing-masing. Otot intercostal bahagian menarik nafas. Otot intercostal ni dia akan mengecut. Sebab kita tarik nafas, akan mengecut. The first one. Menggunakan sangkar rusuk. Pergerakan sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan keluar. Pergerakan sangkar rusuk 3 minit. Dan Keluar ke atas dan keluar. guys, I'm gonna do Superman. Okey, untuk diafragma. Diafragma dia akan menunjuk, mengembang ke mengejap. Tengok depan tu, boleh nampak tu. Nampak tak gambar ni? Okey. Ini apa? Yang C kat bawah ni apa? Otot intercostal. Salah. Salah. Dan Diaphragma. diafragma. Diafragma akan bergerak ke bawah dan menjadi datar. Ini maksudnya dia akan mengecut. 5 minit. Ini apa? Sangkar rusuk. Sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan bergerak keluar. Apa yang menyebabkan sangkar rusuk itu bergerak ke atas dan keluar? Otot intercostal. Otot intercostal yang dekat bawah ni, yang merah ni, dia akan mengecut. Dia akan mengecut menyebabkan dada kita akan berkembang. Dada kita akan berkembang. Mana? 6 minit. Okey. Apabila 3 benda tu berlaku, apa berlaku dekat rongga toraks? Isi padu dalam rongga toraks bertambah. Tulis dekat buku tu.
Dalam Kan ni, sekarang suggestion tu busuk. you know the competition The ball. every ball throw it Your big fish eating. So like you hit the ball right. Baru satu kotak. 废话，现在要看这种对哦，对对对， next time do this next time do this right when you see it's good do this do this 不算啊。 Okey. Tengok sini, tengok sini, tengok sini, tengok sini. Bila udara banyak masuk ke dalam kita punya dada, apa berlaku? Tekanan. We can be alive. Menambah. Tekanan Kanan lebih berkurang. Sebab kita boleh. We can smell. We can alive. no. Okey, tekanan akan berkurang sebab udara dekat badan kita ni, udara dekat luar ni lagi tinggi. Tekanan dan luar badan lagi tinggi daripada dekat dalam. Bila tekanan dalam paru tu berkurang, menyebabkan udara luar akan masuk. Kamu gini kan? Tekanan tinggi akan bergerak ke arah tekanan rendah. Bila dalam badan kita ni tekanan rendah, dan dekat luar badan kita ni tekanan tinggi, Yeah. udara akan masuk ke dalam badan. Yes. Itu semasa kita Bernafas. bernafas. Bernafas macam mana? You promise on the show. You promise on the show. You promise on the show. So dekat nombor 5 tu apa? Tekanan udara dalam paru berkurang. Nombor 5. Kenny, when PJ wanna play ball like that, when PJ wanna play, how to play like Okay, next adalah menghembus nafas. Kita hembus nafas. Bila kita hembus nafas, otot interkostal kita akan mengendur. Dia akan mengendur menyebabkan sangkar rusuk kita ni bergerak ke bawah dan ke dalam. Apabila sangkar rusuk bergerak ke bawah, diafragmanya akan melengkung semula ke atas, akan naik semula jadi betul shape C, shape C, 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 C shape, C shape. Oh, see. Okey. Apabila
Apabila sangkar rusuk, dia turun dan diafragma tu melengkung, menyebabkan isi pada rongga toraks ni berkurang. Udara dalam badan ni dah berkurang, dah tak ada udara dah sebab kita hembus. Udara dalam badan kita hembus, tekanan udara dalam paru pun bertambah. Tekanan akan tinggi menyebabkan udara ditolak keluar. Menyebabkan udara dalam badan ni kita ditolak keluar. Okay, cuba tengok video ni. Cuba tengok video ni. Okay guys, tengok sini. Tengok video ni. Ini apa? No. What he's doing? So it's going in, coming out. He's breathing, expand and Okay. dia tengah bernafas. Ini adalah mekanisme pernafasan. Kalau kamu tengok yang pertama tadi, ini apa? Ini mekanisme menarik nafas. Tengok. Ini menarik nafas. Apa berlaku dekat rusuk? Nur Khalisha. Khalisha yang mana? Tengok balik video ni. Apa berlaku dekat rusuk tu? Apa yang berlaku dekat rusuk semasa hembus nafas dan tarik nafas? Rusuk tu jadi macam mana? Tengok. Nampak? Dia jadi macam mana? Rusuk ni macam mana? Apa pergerakan dia? Pergerakan rusuk tu mengembang, menyebabkan rusuk ni akan bergerak ke atas dan menolak ke atas. Okey, nampak ni? Ini dalam buku test tu, buku esai. Tengok balik, sama tak? Tengok sama tak? Semasa menarik nafas, otot interkostal akan mengejut, menyebabkan sangkar rusuk kita akan bergerak ke atas dan keluar. At the same time, diafragma akan mendatar, akan turun mendatar, menyebabkan isi padu dalam kita punya paru tu Tambah kalau narik nafas. tambah. Apabila paru isi padu bertambah, tekanan akan kurang, menyebabkan udara tu mana? Udara masuk ke paru-paru. Mesti nak gerak bulu. Tahu.
Stop. Gili. Dah sejam sendiri. Alamak. Apa yang dia bukan kita? Balik ke Perak. Tak ada dekat. Ayo, di katil ni. Ada dah kerja, bagi kita kerja. Ya, kita pergi sebanyak kali ya. I swear God for me. It's there. Hey, stop the bully. Take how? Hey, stop the bully. Hey, stop. Itu kembali. Stop the bully. Stop. How did you feel your promise? Okay, down. Apa ya? Hey, Alvin, apologize to Ketu. Dah habis waktu. Okay, untuk Khamis ni kita akan buat eksperimen. Okay guys. Guys. Okay, untuk Khamis ni esok apa Khamis kan? Esok kita akan buat eksperimen. Udah beli komputer. So dekat buku kamu esok tu tengok tak? Dekat bawah tu. Ada 2 eksperimen kan? Cikgu nak balik ni, kamu buka YouTube, Yeah. kamu tengok eksperimen tu. Now which video? Ah. Which video? Just type the title of the experiment. Dia tengok which video? What did you kids video? Okay, mana?